TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar semua? Alright, mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sihat-sihat dan tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Oleh itu, pakai pelitup muka dan kekalkan penjarakan fizikal. Pastikan sebelum buat apa-apa, pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena wabak jangkitan COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar subjek produksi reka tanda. Anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar? Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, bersama dengan kita hari ini di studio Ustaz. Ustaz pun boleh, cikgu pun boleh. Boleh lah. Sebab dapat baca Ustaz. Cikgu Yusran. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Cikgu nampak berpakaian polis. Saya takut juga nanti kena saman. Cikgu daripada SMK Lembah Keramat. Okey cikgu, hari ini kita nak belajar subjek produksi reka tanda. Tapi sebelum tu cikgu, boleh kita buat SOP terlebih dahulu? InsyaAllah. Jom cikgu, dipersilakan. Okay. Alright. Cikgu dah pakai dan saya pula. Okay. Baik, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ini, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi ingat, jangan buang merata-rata. Cikgu pun boleh buka juga. Okay. Dan pastikan kita letak dalam bekas yang kita bawa. Ataupun letak dalam poket pun boleh juga. Okey, murid-murid sekalian, hari ini kita nak belajar tentang produksi reka tanda. Mungkin kita nak tanya dengan cikgu sikit. Cikgu, sebenarnya produksi reka tanda ini nak belajar berkaitan dengan apa cikgu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Intro berkaitan dengan subjek produksi reka tanda. Okey, apa yang kita belajar dalam subjek ni? Okey, yang paling banyak kita akan lebih kepada produksi lebih kepada grafik lah. Banyak menggunakan komputer grafik. Okey, di samping tu kita ada subjek-subjek yang melibatkan heat press, kita buat baju, kita cetak baju kita cetak baju. Kemudian kita juga ada membuat papan tanda berlampu, papar tanda berlampu. Yang sembok-sembok tepi jalan tu cikgu? Tu, ya. Okey. Tapi untuk sekolah yang ni, yang kecil-kecil lah. Okey. Tak ada yang besar. Untuk belajar basic je kan? Basicnya. Alright. Dan yalah cikgu, daripada kecil-kecil itulah yang akan jadi besar-besar. Seperti signboard tepi jalan tu cikgu ya. Betul, Okey, baik. Itu pandangan guru, pandangan cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Kita nak dengar juga pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Saya suka dengan subjek PRT ini kerana ini lebih kepada kemahiran. Dan bila saya membuat projek-projek PRT ini, saya boleh letakkan diri saya sebagai seorang designer. Yang seronoknya dengan subjek PRT ini, ia boleh mengasah minda kita untuk menjadi lebih kreatif dalam mereka perkara-perkara yang baharu. Subjek PRT ini juga ada bab tentang keusahawanan dan ini amat sesuai dengan cita-cita saya, iaitu membuka perniagaan sendiri. Dengan subjek ini, saya boleh belajar bagaimana untuk pasarkan perniagaan saya sendiri pada suatu hari nanti. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syakir bin Noyani. Saya suka dengan subjek PRT ini kerana dapat meningkatkan kemahiran dan kreativiti dengan cemerlang. Walaupun subjek ini mempunyai risiko yang tinggi, tetapi ia menjadi subjek kegemaran saya. Ia dengan ilmu yang saya miliki daripada subjek ini dapat saya menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat mencari minat belajar saya. Selain itu, dengan subjek ini saya dapat menyambung pengajian di tempat yang saya inginkan. Justru itu, saya dapat belajar bagaimana wujudnya produksi reka tanda dan bagaimana untuk menghasilkan papar tanda. Dengan subjek ini juga, saya dapat mengejar cita-cita saya sebagai usahawan yang berjaya di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ayati binti Aladin, ibu kepada Amirah Zafirah binti Zulisham, berharap agar anak saya dan semua calon SPM 2021 dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang. Saya Osman bin Umar, bapa kepada Muhammad Arif Aiman bin Osman. Berharap anak saya dapat menjawab SPM pada tahun ini dengan cepat. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Itu dia pandangan daripada murid-murid tentang subjek kita pada hari ini, produksi reka tanda. Bukan setakat buat signboard, bukan setakat buat baju dan sebagainya. Mereka juga dilatih untuk menjadi usahawan, cikgu ya? Ya, betul. Ini dalam subjek yang kita nak belajar pada hari ini. Dan juga ada harapan daripada ibu bapa yang mana nakkan mereka belajar sungguh-sungguh subjek ini. Dan yang paling penting sekali, bila kita belajar subjek ini, bukanlah kita nak melihatkan semata-mata tentang kerjaya itu, tapi yang paling penting kita nak dapatkan ilmu daripada subjek yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, tadi kita dah lihat dah pandangan murid-murid di skrin anda, dan kita nak lihat adakah mereka bersama dengan kita pada hari ini. Okey cikgu, kita nak kenalkan murid-murid kita, boleh cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, adakah mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Okey, yang pertama, cikgu, boleh kita kenalkan murid kita, cikgu? Yang pertama? Yang pertama sekali kita ada, ni nama dia ke? Akil. Akil, boleh Akil. kenalkan diri anda? Ni nama samaran ni. Silakan Akil. Silakan. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Akil bin Kamrul Bahrin daripada Sekolah SMK Lembah Keramat. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Farhan. Silakan Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Samsudin. Saya di sekolah dari sekolah menengah Lembah Keramat. Okey, seterusnya kita ada Alia. Okey Alia, silakan. Onkan mikrofon tu. Nampak kukap kan? Okey, silakan. Alia. Nama saya Nur Ali. Mhm. Binti Muhammad Ghazali. Saya Lagi sekali Alia, lagi sekali. Tak dengar. Tak dengar suara awak. Sekali lagi. Lagi sekali. Okey. Boleh. Nama saya Nur Ali Najah binti Muhammad Ghazali daripada SMK Lembah Keramat. Okey, seterusnya kita ada Haikal. Silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Haikal. Saya dari SMK Lembah Keramat. Baik, seterusnya kita ada Syakir. Silakan Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syakir bin Noryani. Saya dari SMK Lembah Keramat. Alright. Dan yang terakhir sekali, silakan. Syahira, silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syarah Kristina. Saya daripada SMK Lembah Keramat. Okey, selamat datang semua ke Road to Success SPM 2021. Murid-murid daripada SMK Lembah Keramat. Anda semua dah bersedia ke ni nak ikuti kelas dengan Cikgu Yusran pada hari ini? Dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Gitu. Boleh Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu, boleh kita berehat seketika? Boleh, insyaAllah. Okey, kita kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley.
Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala. Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Yusran. Okey, dalam subjek kita pada hari ini produksi reka tanda dan murid-murid kita pada hari ini daripada SMK Lembah Keramat. Anda semua dah bersedia dah murid-murid? Dah bersedia, tunjuk good sikit. Okey cikgu, mereka dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek produksi reka tanda untuk tingkatan 4 modul yang pertama. Silakan cikgu. Okey, mula-mula kita kenali dulu apa yang dikatakan produksi tanda. Okey, kita tengok produksi. Produksi merupakan kegiatan pembuatan atau penghasilan sesuatu produk maupun perkhidmatan. Okey, kemudian reka tanda ialah pengetahuan tentang proses pembuatan reka bentuk daripada penjanaan idea, mereka bentuk sehingga pembuatan papan tanda dihasilkan. Itu maksud produksi reka tanda. Ya. Hanya pembuatan cikgu ya. Buat sesuatu perkara tu signboard ke, lampu dan sebagainya. Okey cikgu. Okey, kita tengok apakah kelebihan-kelebihan dalam SRT ni, PRT ya, kelebihan MPB PRT. Okey, bilangan murid tak ramai. Ada 25 orang saja. Bilangan 25. Kemudian subjek PRT adalah subjek mudah lulus dalam SPM kerana sebahagian besar markah
diambil berdasarkan projek. Jadi untuk projek 60%, untuk paper satu nanti untuk periksa SPM cuma 40% saja. Jadi pelajar dia kena tumpukan sepenuh perhatian dia, memang kena all out, dia kena buat projek tu sampai kompeten dan dapat markah yang tinggilah. Jadi carry mark untuk dia dapatkan markah yang second markah tu, jadi markah tu dicampurkan. Okey, bila campur insya-Allah dia akan dapat, kalau A tu insya-Allah lah. Senang sangatlah cikgu ya. Senanglah. Sebab maknanya kertas kerja ataupun projek itu sendiri dah boleh lulus dah cikgu. Dah boleh lulus dah. Cuma dia perlukan minat yang tinggi, kena ada kesungguhan ya. Kena buat sungguh-sungguhlah. Maksudnya kita kena buat benda tu. Okey, projek yang kita nak buat ni maksudnya projek yang kita buat sampai kita puas hati tau. Bukan untuk cikgu. Maksudnya kalau kamu buat produk tu, bila kamu buat sampai puas hati. Okey, bayangkan kita nak produce produk tu pada pelanggan kita. Kalau benda rosak, kita nak terima ke? Tak kan? Jadi kita kena buat yang terbaik lah. Jadi yang terbaiknya kita buat yang terbaik. Buat kali pertama, kita buat yang the best. Jangan kita nak ambil masa, tak apalah. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita kali pertama tu, buat yang terbaik. Pegang yang tu. InsyaAllah. Sebenarnya bila kita buat sesuatu tu dengan hasil yang baik cikgu, kalau di pasaran pun beza harganya cikgu kan. Kalau betul. hasil kerja yang baik ni mungkin harganya lebih mahal. Dia mahal sikit. Okey cikgu. Okey, kemudian semua bahan dan peralatan pengasahan projek modul disediakan. Jadi tak payah beli, tak payah bayar apa-apa. Okey, kita sediakan. Cuma kamu datang dengan minat, buat kerja saja. Okey. Kemudian murid mendapat kemahiran mereka bentuk menggunakan perisian komputer dan menghasilkan produk berkualiti pasaran. Jadi komputer pun kita sediakan ya. Kemudian murid boleh membuat hasil projek untuk temuduga kemasukan ke IPTA ataupun IPTS. Okey. Jadi dengan hasil-hasil kerja tadi boleh boleh compilekan, bawa pergi interview. Okey, contoh dia nak masuk IPTS, contohnya saya nak katakan yang saya bekas pelajar art and design kan. Katakanlah dia pergi interview art and design tu, dia sebagai pelajar produksi tanda. Kemudian ada seorang pelajar ni dia pelajar biasalah. Cuma dia ambil seni. Okey, tapi kalau pelajar produksi tanda ni dia bawa hasil kerja dia, kalau kita bandingkan dengan pelajar yang biasalah, bukan daripada kemahiran ni, maksudnya jarak level tu kalau saya boleh bagi, kalau pelajar yang baru level 1, yang pelajar dekat tanda ni dia dah level 4. Dia dah skip banyak benda yang dia dah tahu. Tak adalah dia bila dia masuk dekat pusat pengajian tu baru nak tengok komputer grafik ni apa. Dia dah tahu dah. Dia dah boleh gunakan ilmu dia tu. Insya-Allah. Sebab saya tengok dalam buku tadi cikgu, maknanya murid-murid perlu menghasilkan seperti medal, plak dan sebagainya. Dan saya tengok cikgu hasilnya cukup luar biasa. Especially yang gambar cikgu tunjuk, itu cikgu yang buat cikgu itu saya buat. Okey, sekejap lagi kita akan tunjuk gambar tersebut. Alright cikgu. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita ada matlamat kita yang selalu saya tekankan pada pelajar yang baru masuk, yang memang mendaftar, yang kita ambil sebagai pelajar produksi tanda. Saya selalu tekankan yang ni, kena tahu matlamat dia. Dia ialah untuk membentuk murid yang menghafalkan etika profesional. Kita kena profesional. Okey, yang kedua murid yang mempunyai nilai kesuhanan. Kan kita ada belajar kesuhanan kan. Jadi yang ketiga melahirkan murid yang berpengetahuan. Jadi bila belajar dapat ilmu. Betul. Ada pengetahuan. Kemudian akhirnya kamu dapat kemahiran. Okey. Yang paling penting cikgu, yang paling best sekali bukan setakat kita belajar dapat ilmu je cikgu. Kita boleh buka perniagaan kita cikgu kan. Ya, insya-Allah. Boleh jadi usahawan yang berjaya. Nak dengan tak nak cikgu. Okey. Okey, kita berkenalan dulu dengan modul pembelajaran MPB produksi dekat tanda ni. Okey, yang pertama untuk tingkatan 4 dia akan belajar tentang pengenalan lah. Okey. Pengenalan dia berkaitan dengan kepentingan produksi tanda, apa dia produksi tanda. Kemudian kita highlightkan juga peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Maksudnya, kalau berlaku kecederaan, nak claim kat mana? Okey, apa alat-alat yang kita perlu ada? Maksudnya, langkah-langkah keselamatan kena tahulah. Okey, yang kedua, produksi grafik. Produksi grafik ni lebih kepada asas reka bentuk grafik. Maksudnya, yang ni tak pakai komputer lah. Maksudnya, asas tu dia kena buat daripada A sampai Z. Maksudnya, daripada tema, kemudian penjanaan idea, buat lakaran idea,
Kemudian dia akan buat sampai dapat lakanan akhir, sampai kita sebagai guru ni kita proceed dia punya design tu, barulah diterima. Macam tu. Okey, 3.0 reka letak berbantukan komputer. Okey, dari sini barulah dia masuk bahagian yang banyak menggunakan software lah. Especially kita akan guna software grafik. Okey, 4.0. 4.0 ni dia ada pecahan ya. Reka bentuk papan tanda akrilik, larik, vinyl dan semburan cat. Nanti kita tengok pecahan dia nanti. Okey, seterusnya tingkatan 5. Kita ada cetakan digital heat press, buat baju. Boleh buat sendiri lepas ni. Kemudian 6.0 papan tanda berlampu LED. 7.0 pemasangan papan tanda. Kita ajar macam mana kita nak pasang papan tanda tu. Kemudian yang ke-8 keusahawanan. Macam mana kita nak buat marketing, macam mana kita nak buat pengiraan kan. Nak apa ni, macam mana PRO kita dengan pelanggan macam mana ya. Okey, peluang kerjaya. Ni yang peluang kerjaya dia. Dia boleh bekerja sebagai pereka bentuk grafik ataupun di syarikat periklanan, usahawan, tenaga pengajar macam saya ataupun pekerja mahir. Kalau pekerja mahir ni memang 4 angka ke atas lah, insya-Allah. Ada tak anak-anak murid cikgu yang rasanya dah berjaya di luar sana dengan belajar subjek ni, cikgu? Setakat maklumat yang saya dapat kumpul lah daripada yang saya dapat yang tahu kan. Ada beberapa orang pelajar agak ramai lah. Ada yang buka bisnes. Dah ada bisnes kaya sendiri. Dia cikgu dah. Lagi kaya pada cikgu. Okey. Tak apa, kita cuma sampaikan ilmu, tak Betul, apa. Biar dia orang berjaya, tak apa, insya-Allah. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, yang ni pusat-pusat latihan lah. Kalau apa ni, dia nak sama belajar kan. Dia Gap Mara, AKM, pusat latihan boleh tengok kat situ lah, macam AKBN, serta Universiti Besar Awam dan swasta. Okey, kemudian kita akan tengok modul tingkatan 4 ya. Okey, pengenalan ni. Ini pengenalan lah yang kita belajar yang saya cerita tadi. Okey, yang ni lebih pada projek dia lah. Nanti modul yang asas, yang ni produksi grafik, dia kena buat logo. Kena buat logo. Ini logo lah. Ini logo. contohnya logo final. Logo final. Okey, kemudian yang ni dia kena buat reka letak. Dia reka-reka, kita bagi tema. Contohnya bagaimana saya bagi tema COVID-19 kan. COVID-19, dia kena cari gambar COVID tu, lepas tu dekat apa ni, nak buat tulisan apa. Tulisan tu nak letak kat mana. Jadi yang tu dinamakan reka letak. Macam tanjak kan, dia letak ni. Ni kat mana. Yang ni temanya adalah tanjak. Yang ni contoh. Contoh. Ini contoh je. Okey, kemudian yang ni reka bentuk papan tanda akrilik. Ini contohlah. Contoh yang ada kat sini. Okey, yang ni reka bentuk papan tanda larik ataupun engraving. Yang ni special sikit. Cantik cikgu Yang ni bawah dia ada lampu semua. Kita akan engrave lah. Ini siapa buat ni, cikgu? Yang ni saya buat. Wow. Tapi hari ni kita tak bawa cikgu tak bawa. Itulah sayang aku boleh tengok cikgu. live kan. Okey cikgu. Daripada apa yang saya nampak cikgu menunjukkan murid-murid perlu kreatif dalam meletakkan suatu perkara. Sebab saya tengok tadi cikgu, kita nak letak perkataan tu besar ke kecil pun kita tak tahu macam mana kan. Kena tahu. Nak kena tahu. Dan di mana yang kita nak highlight tu cikgu. Baik, cikgu akan perincikan selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad.
Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Yusran. Hari ini kita nak belajar produksi reka tanda. Nak buat signboard, nak buat plak, nak buat medal, nak buat papan tanda dan sebagainya. Baik. Dan Cikgu, tadi Cikgu ada tunjukkan di antara signboard tu, saya sukalah Cikgu, bila dia siap ada lampu lagi. Dan saya nak tanya murid-murid, boleh Cikgu? Apakah projek yang anda dah buat ataupun yang sedang buat? Farhan, Farhan boleh cerita sikit? Ada dah mula ke buat projek-projek dekat sekolah? Ada. Apa projek itu? Buat logo rumah, logo nombor rumah, logo kasut. Ataupun okey, kejap lagi. Nanti lepas ni boleh tunjukkan dekat kita Farhan? Boleh Okey Cikgu, boleh kita teruskan kelas kita Cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan. Okey, kita sambung Okey, yang ni di bawah tajuk papan tanda yang ni papan tanda vinyl. Vinyl dia gunakan stiker lah. Okey, yang ni papan tanda semburan cat yang biasa tengok dekat luar tu. Inilah papan tanda dia. Okey, kita tengok pula modul tingkatan 5. Okey, yang ni dikatakan cetakan digital heat press. Kemudian papan tanda berlampu LED.
Yang ni antara kerja-kerja yang berlaku di bengkel lah. Kita tengok. Ini plotter, mesin plot. Yang ni stiker, dia dah potong stiker tu kan. Dia keluarkan bahagian yang dia tak nak tu. Ini potong besi semua. Ini dia akan welding lah. Dia akan buat rangka kat sini. Ini kita panggil panel lah ni. Ini panel. Maksudnya dia akan buat panel semua ni, rangka dengan full set lah. Dengan wiring sekali. Oh, dia akan masukkan lampu dalam tu. Lampu masuk sekali. Okey, kemudian kita ada pemasangan, macam mana nak pasang. Baiklah, sekarang ni kita akan masuk pada mata yang profesional, polisi tanda, kertas 1. Barulah kita masuk, kita berkenalan dengan kertas peperiksaan, bentuk-bentuk kertas peperiksaan. Macam mana rupa dia. Okay, kita tengok. Okey, kita tengok pada format pentaksiran. Kita kena faham yang ni dulu. Okey, yang pertama bilangan soalan. Bilangan soalan dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 15 soalan, jawab semua. Bahagian B ada 4 soalan dan perlu jawab semua. Kemudian jumlah markah. Untuk bahagian A ialah 60 markah. Bahagian B 40 markah. Okey, bentuk soalan. Bahagian A, objektif, berbagai bentuk dan subjektif. Okay, kemudian bahagian B, dia lebih pada soalan subjektif. Jadi tempoh ujian 2 jam. Maksudnya kena guna masa tu sepenuhnya lah. Jadi sempat juga InsyaAllah sempat. Tapi kebiasaannya memang lebih setengah jam, lebih sejam. Banyaknya macam tu lah. Okey. Okey, yang ni kita nak tengok soalan dia. Macam mana pola soalan? Okey, kita tengok bahagian A. Bahagian A nombor soalan 1 sampai 15. Jadi markah penuh tu ada 2, ada 4 sampai ke 15 ni. Total ni 60 markah. Kemudian bahagian B, dia pecahan dia 10, 10, 10. Maksudnya ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Jadi 40 markah lah. Jadi untuk bahagian A ni, kalau kita tengok kat sini, nombor 1, 2 markah. Tapi bentuk ni dia tak statik. Dia boleh berubah-ubah. Kadang-kadang 2 ni pergi dekat nombor 7. So, 7 juga kan. Okey, 4 ni dia pergi dekat nombor sini. Dia mungkin jadi 4, dia mungkin jadi 3 dan macam itulah. Tapi akhirnya dia akan pergi kepada markah yang tetap 60 markah. Itu bentuk soalan ya. Bentuk apa ni? Macam mana dia taburan soalan tu lah. Taburan markah dia. Okey. Okey, masa cadangkan untuk bahagian A ni 40 minit. Ada time frame dia. Jadi kita tak adalah buat je kan. 40 minit. Kita cadangkan lah. Okey, kita dah masuk soalan. Semua dah sedia belum? Bersedia dah cikgu. Dia orang buat good tadi. Bersedia. Okey, kita tengok Rajah 3 menunjukkan mesin tekan panas yang digunakan dalam produk sedia tanda. Okey, ini heat press. Mesin heat press. Okey, nyatakan 2 produk yang dapat dihasilkan. Okey, siapa yang jawab? Silakan angkat tangan dan buka mikrofon, silakan jawab. Okey, Farhan. Okey, Farhan, silakan. Okey, silakan Farhan. Yang pertama, 2 produk yang dapat dihasilkan ialah t-shirt. Yang kedua adalah beg kain. T-shirt dan beg kain, betul ke cikgu? Beg lah, boleh beg. Okey, tahniah Farhan. Sebab beg tu kita nak letak sini, kita press dia. Jadi ada image lah kat situ. T-shirt pun sama. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, bentuk yang kedua ni ada gambar. Dia kena kenal pasti alat ni dan tulis. Okey. Yang ni okey. Minta Akil jawab cikgu. Siapa jawab ni? Nampak macam budak cerdik je ni. Okey. Silakan. Akil boleh cuba Akil. Okey, A jawapan apa? Ya, cikgu. A jawapan dia zinc. Okey, zinc. Okey, betul. B sisiku N. C gunting pemotong zinc. Okey. D pita ukur. Okey, bagus. Dia benda yang selalu kita guna kan. Takkan hari-hari tak kenal, guna kan. Tapi memang diuji nak kenal ke tak kenal ataupun dia pakai guna je tak apa ni. Dia tak kenal pun benda tu. Ambil je benda tu kan. Jadi benda dia kena tahu, dia kena tahu benda tu apa nama dia. Dia kena kenal pasti sebab bila masuk dalam periksa kan, alamak benda apa tu sudah. Jadi cikgu pun kena main peranan, kena cerita apakah alat tu, kena cerita dengan betul lah. Jangan main ambil
ambil take 2. Macam tu kan. Jadi dia kena tahu, maksudnya tahu alat tu, nama yang sebenar lah. Okey. Okey, yang ni lebih kepada dalam modul 2 lah, grafik. Yang ni lebih kepada nak tengok, ni betul soalan Maksudnya soalan ni dia kena tengok dan dia kena masukkan kat sini. Okey, saya skip Okey, itu jawapan dia. Okey, tengok yang keempat. Yang keempat ni dia lebih kepada alatan juga. Okey. Minta tolong. Tolong jawab bagi jawapan ni. Jawapannya. Siapa nak cuba? Alia? Yang ni apa ni? Atas sekali ni apa ni? Benda apa tu atas tu? Silakan. Okey, Alia. Okay, maksudnya dia kena padankan A, B, C, D, E ni. Maksudnya alat tu ada kat sini. Okey. Itu je. Dia kena cuma letak padankanlah A kat mana. Okey, gambar pertama ni itu yang mana? Silakan Alia. Boleh Alia. Gambar yang pertama ni. Yang pertama. Lepas tu huruf C, memotong ilustrasi. Okey, memotong ilustrasi. Okey. Seterusnya? Okey ni yang macam kayu ni, apa benda ni? Seterusnya jawapannya B, meratakan vinyl semasa B, meratakan vinyl semasa proses menampal vinyl pada akrilik. Seterusnya mungkin Syahira nak cuba? Silakan. Apa benda yang kuning-kuning tu? Okey. Yang itu A, memotong akrilik secara manual. Okey, bagus. Seterusnya? Okey, ada 2 lagi ni. Syahira? Kemudian Kemudian E, mencetak hasil kerja. Okey. Terakhir sekali. Dan kemudian D, meratakan bahagian yang tajam. Okey, good. Macam mana cikgu? Betul tak semua tu? Semua betul. Excellent. Memang kita best bagi lah. berapa markah cikgu? Okey. Ini 5 markah. Dia 5 markah. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, ni seterusnya. Seterusnya Rajah 5 ni dia bentuk soalan dia lebih pada bentuk langkah kerja. Langkah kerja ni maksudnya dia kena tahu, okey, gambar ni lebih kepada gambar ni nak tunjukkan sebahagian langkah kerja tu lah. Jadi dia kena tahu nak pasang papan tanda ni ada apa ni langkah kerja tu ada kat sini, dia cuma letak nombor je. Yang mana dulu cikgu yang mana dulu mana kemudian. Kena. Maksudnya dia kena kenal pastilah. Okey, kita seterusnya. Okey, yang ni logo. Logo pun dia kena masukkan, dia kena kenal pasti apa jenis logo tu. Dia kena masuk dan ada kat sinilah, kena masukkan contoh representasi dekat mana, logo huruf dan pasti macam mana. Jadi sebelum tu dia kena kenal pasti, dia kena faham dulu bentuk-bentuk logo ni, rupa logo ni. Apakah jenis logo tu? Okey cikgu. Okey, kita bagi peluanglah. Logo yang pertama tu logo apa tu? Siapa pula nak cuba ni? Okey, silakan. Logo pertama tu ada logo simbol. Okey, logo simbol. Dan logo kedua adalah logo huruf. Okey. Logo ketiga logo huruf dan representasi. Alright. Right. Logo yang ketiga adalah representasi. Alright. Macam mana cikgu? Betul tak jawapannya? Okey, betul semua. Alhamdulillah. Sebab nanti nak jadi apa ni? Murid kita ni, kita nak cikgu. Akil tadi Akil cikgu Cakir. Okey, jawapannya betul tadi cikgu. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada murid kita ni. Baik cikgu, kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Dan kita kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda.
Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Yusran daripada SMK Lembah Keramat dalam subjek kita pada hari ini, produksi reka tanda. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan pada bentuk soalan. Okey, soalan 7 ni, dia akan bagi, okey ni contoh-contoh, kena bahan. Bahan ni, maksudnya kita kena kenal pasti bahan untuk menghasilkan panel. Maksudnya kat sini dia tanya, rekodlah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan panel papan tanda kan. Jadi, apakah bahan yang kita nak guna kat sini? Jadi, bahan-bahan tu, maksudnya kita kena tahu dan kita kena tulis jawapan dia kat sini. Okey, next. Okey, nombor soalan yang ke-8 ni. Soalan ke-8 ni, dia lebih pada pengetahuan. Jadi, kalau kita tak tahu benda tu, kita tak boleh nak jawab lah. Okey, contohnya, mempunyai ukiran pada permukaan akrilik kan. Macam contohnya soalan ni, tandakan right bagi kriteria papan tanda larik yang betul dan salah bagi yang salah dalam petak hasilkan. Kita akan tengok, kenal pasti. Okay. Yang mana salah kita pangkah, yang mana betul kita right lah. Okay, itu bentuk soalan dia. Okey, kita masuk terus ke bahagian B. Yang ni yang agak suspend lah. Dia 40 markah. Okey. Yang ni bahagian ni jawapan dia jawapan untuk kita kena menjawab secara dia aras tinggi dan kita menggunakan aras kebat lah ya. Okey, yang pertama ni kita akan jawab soalan melibatkan pengiraan. Dia ada pengiraan kat sini. Jadi pengiraan kat sini dia melibatkan jadual. Kemudian dia akan tanya kos bahan, kos pemasangan. Okey, saya ambil ada yang besar ya. Ini yang besar sikit. Okey, yang ni butiran bahan. Jadi yang penting kat sini dalam jadual 1 menunjukkan butiran kos bahan bagi memasang 1 unit papan tanda sebuah kedai makan. Okey. Walaupun dia kata butiran bahan kat sini, nombor 1 sampai nombor 3 itu ialah bahan. 4 dan 5 bukan bahan. Itu sebahagian daripada kos dia yang dimasukkan sekali. Okey, tengok macam mana kita nak jawab soalan dia kat sini. Okey, dia tanya kos bahan. Berdasarkan jadual 1 tadi, dia tanya kos bahan. Dia tanya kos pemasangan. Kemudian dia tanya, nyatakan 2 alatan yang digunakan. Ada alat. Kita kena kenal pasti alat yang kita gunakan. Kemudian nyatakan 2 kos sampingan. Kita kena tahu apakah kos sampingan tu. Okey, kos bahan. Okey,
Maksudnya bila kos bahan, kita ambil pada bahan 1, 2, 3 melibatkan bahan. Jadi bahan tu kita tulis mula bracket campur bogregis campur skru. Kemudian kita di bawah tu kita tulis dia punya berapa harga dia. Dan yang paling penting RM ni jangan lupa. Kalau tak ada RM 10 apa? RM10, RM10 kan? 10 inci. Tak tahu kan? Jadi hilang markah kat situ. Kena ada RM. Dan jawapan pun kena ada RM. Katakanlah pelajar terlupa nak buat RM. Yang pertama dia tak buat. Kosonglah. Yang kedua dia buat tapi tak ada RM. Kosong. Yang ketiga ada RM20. Dapatlah 1 markah kat situ. Jadi dah hilang berapa? Dia dah hilang 2 markah kat situ. Okey. Okey, yang soalan B sama juga kos pemasangan. Cuma sekarang ni kita kena faham yang tadi tu kita dah kira kos bahan. Katakanlah kos bahan kamu dah silap, dia akan mempengaruhi keseluruhan soalan ni. Memang salah semua. Sebab awal dah salah. Kalau benda salah, kamu bawa ke makin ke bawah lagi, memang salah lah, tidak buat apalah. Sebab yang asas pun dah salah. Okey, kos bahan. Kos pemasangan ni dia punya formula kos bahan campur kos upah campur kos sampingan. Kat mana tadi? Kat sini. Kos sampingan tadi. Okey. Jadi kos bahan tu kita tak perlu tulis pula kos bahan. Jadi kita just ambil jawapan tadi yang RM20 kita campur dengan RM20 kos sampingan. Sorry, yang ni dah terlari ni. Okey, yang ni kos ada kos upah kat sini Ada kos upah dekat sini. Kita tengok balik. Kos upah RM20 tadi. Kos upah RM20, kos sampingan RM5. Ni ada error sikit Okey, jadi bila dicampurkan semua ni dapat RM45. Okey. Dia tanya apa lagi? Dia tanya alatan. Yang ni alatan ni dia macam soalan bonus lah. Takkan alatan tak tahu kan. Alat yang kamu guna selalu kan. Okey, untuk soalan ni guna apa? Dia nak pasang papan tanda kan. Bila pasang papan tanda, mestilah ada beruda mudah alih, mestilah ada tangga. Okey, kita tengok soalan seterusnya D. Kos sampingan. Okey, sampingan ni dia elektrik, pengangkutan, alat tulis, internet, benda-benda macam itulah. Kita masukkan dalam ni. Okey, kita masuk soalan kedua. Bentuk soalan kedua ni dia lebih kepada soalan menyelesaikan masalah. Okey, tengok kat sini Raja 1 menunjukkan sebuah papan tanda berlampu yang dipasang di luar bangunan. Okey, dia dah cerita, dia dah ada gambar kat sini. Okey, panel 1, panel 2. Okey, ni panel 1 tepi ni dan ni panel 2 kat sini. Okey, dia ada spesifikasi papan tanda kat sini. Panel 1 ini ialah papan lapis. Ni papan lapis ni. Papan lapis. Kemudian panel kedua ni akrilik. Ni akrilik. Kemudian pada akrilik ni ada imej dan penghurufan menggunakan pelekat vinyl indoor. Tadi dia pasang kat mana? Outdoor kan? Jadi cari masalah apa yang berlaku. Okey, berdasarkan Raja 1 dan jadual 2. Raja 1 dan jadual 2, terangkan masalah yang berlaku dan cadangkan bahan yang digunakan untuk mengatasi masalah itu. Okey. Jadi, masalahnya apa? Alasan apa? Apakah penyelesaian dia? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, panel 1 kan, yang satu yang dia guna apa, kayu dia kan. Panel 1 menjadi repot dalam jangka masa yang lama sebab dia terdedah. Kemudian alasan terdedah dengan cuaca, dah cerita pun terdedah je kan. Okey, kemudian penyelesaian gantikan dengan panel zinc atau aluminium yang lebih tahan cuaca. Okey, masalah 2. Tengok tadi pada imej dan penghurufan sebab dia pakai apa? Dia pakai stiker indoor. Sekarang ni dia pasang di outdoor kan. Jadi bila pasang outdoor, of course stiker tu ada masalah. Jadi imej dan penghurufan cepat rosak sebab alasan dia terdedah dengan cuaca. Jadi penyelesaian dia macam mana kita nak buat? Kita carilah stiker yang betul, yang memang heavy duty dan kita pasang untuk outdoor. Jadi kita tak boleh suka-suka ambil yang outdoor pula. Kalau outdoor kita nak pasang indoor tak ada masalah. Yang indoor pasang outdoor memang masalah lah. Okey, terangkan 2 kebaikan menggunakan papar tanda berlampu itu. Kebaikan apa yang faedah kita dapat? Yang pertama, dia bercahaya. Okey, untuk jawapan ni dia ada 4 markah. Dia mesti kamu menjawab. Okey, macam bercahaya ni.
Ada sebab dia. Kenapa? Bercahaya, dia mudah dilihat waktu malam. Maksudnya ada dua lah. Dia satu campur satu. Dia ada dua jawapan kat situ. Sebab tu 4 markah. Jadi ni jawapan dia 2, jawapan dia 2. Okey. Yang kedua, ia lebih menarik. Menarik. Ni menarik kan? Menarik. Okey, menarik. Disebabkan apa? Penggunaan pelekat vinil yang pelbagai warna. Sebab bayangkan panel yang putih tu, kita campurkan ada warna merah, ada warna kuning, warna biru. Jadi menariklah kan? Kemudian dia bercahaya pula. Malam dia nampak. Siang nampak macam biasa tapi malam yang bercahaya. Cantiklah. Okey, ni soalan yang ketiga, betul soalan. Okey, Rajah 2 menunjukkan imej dan penghurufan yang akan digunakan untuk mencetak t-shirt menggunakan teknik vinyl transfer. Okey, jadi kita kena faham teknik vinyl transfer tu apa. Bila vinyl transfer, kita kena faham yang vinyl transfer ialah kita menggunakan stiker untuk plot atau potong dan kita tampal pada baju tu. Okey, jadi soalan ni dia bagi gambar. Gambar burger kan? Gambar burger, kemudian Remy ada tulisan. Okey, jadi berdasarkan Rajah 2, lakarkan imej yang diberikan kepada imej vektor. Kemudian lakar dan warnakan reka letak imej vektor dan penghurufan pada t-shirt yang diberi. Maksudnya kamu kena design reka letak pada t-shirt. Okey, tengok lakarkan. Okey, macam inilah. Daripada imej yang biasa ni kena lakarkan. Okey. Okey, kemudian ni reka letak. Daripada imej vektor ni tadi, kita dah dapat imej vektor, ni imej vektor Yang ni gambar. Gambar kita tukar pada imej vektor. Okey. Okey. Jadi dia dah dapat ni, yang kata tulisan tadi tu, dia boleh reka lah. Nak buat remi ke atas ke bawah dan tulisan remi tu boleh diubah. Kemudian dia boleh letak pada baju ni. Okey, yang ni reka letak lah. Kita kena tahu fikir layout. Okey, yang terakhir. Yang ni soalan buat logo. Okey, dia nak apa? Dia nak logo 3 dimensi. Okey. Logo 3 dimensi. Jadi, bila logo 3 dimensi, kita kena lukis logo tu ada 3 dimensi. Maksudnya, dia ada ketebalan dia, dia menampakkan ruang, dia ada perspektif kat situ. Okey. Kemudian kena ada semua ni. Tengok pecah markah. Lakaran 1 markah, ada penghurufan 1 markah, imej 1 markah, warna 2 markah, unsur 3 dimensi ni 1 markah, kreativiti 1 markah, kemasan 1 markah. Jadi total semua 8 markah. Oh, banyak cikgu 8 markah. 8 markah. Dan kalau di kalangan murid-murid kita ni cikgu, nanti saya nak tempah t-shirt lah satu. Boleh, mereka insyaAllah. boleh buat. Baik cikgu, kita pun dah hampir menamatkan siaran kita cikgu. Mungkin ada sedikit nasihat daripada cikgu. Okey, untuk pelajar-pelajar saya, murid-murid saya dan seluruh Malaysia lah. Okey, pastikan anda buat kerja bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, ambil ilmu ni, maksudnya kita ambil dengan penuh kesungguhan. Kita bukan belajar saja nak lepas. Okey, maksudnya kita kena ambil ilmu tu untuk kemahiran sebagai ilmu kita untuk kita gunakan bila kita masuk ke dalam kerjaan ataupun kita nak masuk ke IPT, tak kisahlah mana-mana lah. Tapi tumpukan perhatian, buat kerja tu memang kena all out, kena buat the best. Kena sungguh-sungguh. Itu yang penting cikgu. Ya, betul. Okey cikgu. Jadi ini pembelajaran kita dalam subjek kita produksi reka tanda. Dan mungkin kita boleh bagi ruang sikit cikgu kepada murid-murid kita, ada nak bertanya kepada cikgu ke? Boleh. Okey, silakan Haikal, ada nak tanya? Okey, silakan. Tak ada. Tak ada Ada tak yang murid-murid kita nak bertanya ataupun kita bagi cikgu yang tanya? Okey, silakan. Farhan ke ada nak tanya? Nampak gayanya mereka masih faham. Mungkin ada terakhir ada cikgu macam ada sesuatu nak bicarakan kepada kita semua cikgu. Silakan. Okey, berkaitan soalan ke apa? Maknanya berkaitan dengan subjek ni lah cikgu. Okey, berkaitan dengan subjek ni. Okey, sebenarnya dia orang ni, pelajar-pelajar ni, dia ni adalah batch pertama ni. Oh, batch pertama. Yang kita tengok ni lah anak sulung produksi reka tanda. Okey. Jadi anak sulung ni kita nak expect, kita nak the best lah. Bagilah keputusan tu cantik sikit lah kan. Bagilah A tu banyak. Tak kisahlah nak A+ ke A- ke A ke, tak kisah. Janji A kan. Bukan susah pun. Kan? Jadi kita belajar-belajar, kita faham. Of course dapat A. Faham je. Tak faham tanya cikgu. Itu je cara dia. Itu je. Baik cikgu, terima kasih banyak cikgu dan terima kasih juga kepada murid-murid kita daripada SMK Lembah Keramat. Macam mana Alia? Okey Alia okey?
Okey Farhan, Akil dan semua murid-murid, terima kasih saya ucapkan dan terima kasih kepada Cikgu Yusran. Mudah-mudahan saya doakan semua ni jadi usahawan yang berjaya dalam bidang produksi reka tanda. Nanti kok-koklah saya buat tepi jalan ada muka saya Cikgu ya. InsyaAllah. Diorang dia yang buat kan. Alright. Bukan setakat kita belajar tetapi kita fikir untuk masa depan kita yang lebih cerah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Yusran. Kita dah berada di akhir siaran. Berikan sedikit lambaian kasih sayang anda. Okey, lambai sikit. Okey, terima kasih kepada semua. Kita undur diri dulu dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Terima kasih padamu, cikgu. Jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Didik TV KPM